to instruction representation. Okay, this is how it looks like. Masa awak run awak punya coding tu lah. Maksudnya macam bila awak pakai high level language. Okay, kat atas ni adalah coding. Nampak tak? Yang ni. High level language ni. Okay, so ini yang awak pakai dekat dalam awak punya coding tu lah. Ni dekat dalam C lah. C ataupun C++ ke Java ke apa ke. And then, bila awak dah run C tu, awak tengok, awak compile. Bila awak compile, actually assembler dia akan tukarkan. Okay, dia akan tukar kepada MIPS. Dan assembler tu, okay, compiler tu akan tukar kepada assembly language. And then, daripada assembly language, dia akan tukar kepada machine language menggunakan assembler. So, C awak ni, okay, your C++ punya Visual C tu, Visual C++, kalau semua orang belajar gunakan Visual C++ lah, kalau pakai yang simple pun ada je. Okay, Visual C++ awak ada compiler. Okay, awak ada compiler, ada editor, kita panggil editor program editor. Kita panggil program editor, macam notepad. Dia style dia macam notepad, dia ada assembler. Okay, dia ada macam-macam. Okay, dia ada macam-macam. So, bila dia ada macam-macam, that's why kita panggil dia bukanlah program. Kita panggil dia sebagai integrated development punya editor. Okay, so IDE yang mana kita boleh buat macam-macam dekat dalam dia tu. So, bila dekat macam tu, bila awak run awak punya program, actually dia akan compile, tukar dia kepada assembly language. Okay, and then daripada assembly language, kita akan assemble menggunakan assembler ni kepada machine language. Dia akan tukar kepada machine language. So, this is your machine language. Yang akhirnya adalah dalam bentuk macam ni. Awak punya sampai sini je. Part yang machine language ni sahaja. Okay. So, the machine interpretation tu adalah part yang mana awak belajar awaknya logic design. Okay, awak punya logic design. Sekejap saya nak tulis pen tu. Bunyilah susah. Ya Rabbi ya Rasul. Okay, so yang ni adalah masa yang awak belajar logic design tu. Okay, logic design. Okay, this part. Okay, so hardware architecture description which is in a block diagram. Yang ni kita akan belajar. Okay, ni akan belajar dalam chapter 8. Yang ni kita dah belajar dah. Kita dah belajar dekat dalam logic design kita. Yang mana kita tukarkan dia kepada dalam circuit tu and then kita run. So itu adalah level of representation in our program. So biasanya apa yang awak nampak ni dia dalam bentuk abstraction saja. Awak nampak dalam bentuk code saja. So kali ni, okay, dalam lecture ni awak akan buat sampai level sini. Sampai sini. So, sampai sinilah. Okay, sampai sini part ni. Okay, hardware architecture description. Okay, so itu yang awak akan belajar. Okay, so first adalah kita akan tengok the stock program yang kita tengok tu nanti. Instruction tu macam mana kita nampak as a numbers, and then how do we want to encode the instruction from C++ into a numbers, and then MIPS instruction format for add instruction dan juga immediate and data transfer instruction. Okay, so the stock program concept. Okay, so computers ni built on two key principles. So the instruction are represented as bit pattern. Okay, we can think of this as numbers lah. At the end of it, dia mesti nombor dia dalam binary lah. Kita kata 00000. Macam tu kan, sampai 32 bit. Kita kata macam tu. Okay, so therefore, entire programs can be stored in memory to be read or written just like data. So, bila data awak ni, kita kata program awak ni, kita tukarkan dia dalam bentuk instruction, bit pattern. So, kita dah boleh simpan dia dalam memory. Dan kita boleh run dia. Kita boleh read dan write. Okay, so to simplify software and hardware of computer system, okay, memory technology for data is also used for the program. Okay, so you need to remember everything must be addressed. Since all instruction and data are stored in memory, everything has a memory address, including instruction and data words.
So both branches and jump use this. Okay, use this memory address. So kena ingat balik macam mana yang saya cerita semua. Okay, ni dekat dalam memory kita. Ni dekat dalam kita punya memory. So dekat memory ada satu part kita letak kat situ tag segment. Kan, kena ingat tag segment. Ada lagi satu tulis situ data segment. So yang data segment tu yang kita simpan kita punya data. Tag segment adalah tempat kita simpan kita punya instruction. Okay, instruction. Okay, so C pointers are just memory addresses. Okay, C pointers are just memory addresses. They can point to anything in memory. So unconstrained use of addresses can lead to nasty bugs, which is up to you in C++. But kalau kat Java dia ada limitation lah. Okay, so kalau lah katakan awak gunakan C punya command untuk buat array, katakan integer. Array macam tu kan. Array dia punya maksimum tu tak silap saya dia dululah kalau macam dulu C tu dia dalam 512 tapi sekarang saya rasa dia dah sampai 1K lah. 1024 macam tu. So kalau lah katakan saya nak buat dia sampai 1 juta ke ataupun saya buat array saya kata macam tu kan. Saya nak buat dia lebih daripada 64K. Okay, lebih daripada 64K. So kalau lebih daripada 64K, so saya buat 65000. Lepas tu tambah lagi 1, 2, 3. 64K katakan. So bila saya buat lebih daripada 65,000 punya data, sorry. Dia 64K tu, K tu adalah 000 lah. Okay, so bila lebih daripada 64K, so maknanya array saya size dia 65,000. So dia akan exceed the limit sebenarnya. Okay, so bila dia exceed the limit, coding dekat dalam C dia kata tak error. Tapi bila implement dekat dalam memory, ni memory awak, dia dah tak jumpa. Dia dah tak ada space langsung. Macam tu. So, dekat dalam C, kena up to us, up to the programmer, macam mana awak nak tulis awak punya coding tu nanti. Okay, so that's why, siapa yang belajar pasal security, selalunya kalau kita nak buat bug, nanti awak nak buat bugging tu, awak nak set a bug dekat dalam awak punya coding, selalunya dia prefer gunakan dalam C lah, sebab C tu kita boleh buat certain things yang illegal lah, kita panggil unconstrained, disebabkan unconstrained of use of addresses. Okay, tapi dekat dalam Java dia akan limitkan. Okay, dilimitkan the usage of the addresses tu. Okay, within the limitation lah. Maknanya yang mana yang awak boleh pakai sahaja. Okay, so one register keeps address of instruction being executed. Okay, which we call program counter. Okay, macam mana kita nak refer kepada memory tu nanti. Okay, ni kat mana kita simpan kan. So, dia akan point. So, yang point tu adalah register yang nama dia PC. Bukan personal computer, tapi nama dia program counter. Okay, so it's basically a pointer to memory. So Intel will call it instruction address pointer. Okay, Intel call it instruction address pointer. Okay, and then bila programs tu, kita distribute dia dalam bentuk binary form. Okay, kita distribute dalam bentuk binary form. Yang mana bila kita assemble dia tu, dia dalam bentuk binary kan. So program will be bound to specific instruction set. So it will be different for Macintosh and also Intel's lah. PC ni dia nak cakap PC Intel lah. Okay, so new machines wants to run old programs, which is the binaries dalam bentuk binaries, as well as program compile to new instructions. So which leads to backward compatible instruction set evolving over time. So ceritanya macam Word 2016 dengan Word 2001, katakan macam tu. Ada beza tak? Ya, ada beza. Dia punya version ataupun kita panggil binaries punya compatibility tu different. Kita panggil macam tu. So that's why bila kita nak distribute the programs tu, okay, distribute the programs tu, dia kena make sure ada backward compatibility.
Okay, supaya kita boleh run pada PC yang menggunakan old punya processor, kita panggil. Okay, so for example, selection of Intel 8086 in 1981 for first IBM PC is a major reason latest PC still use 8086 instruction set. Okay, so which we could still run the program from 1981 until today. Okay. So untuk yang PC Intel, okay, dia orang gunakan ISA Intel 8086 lah. Okay, disebabkan dia nak ada yang backward compatibility. Tapi kalau kita gunakan yang MIPS, actually dia compatible dengan whichever processor yang ada lah, sebab dia ada features backward compatibility ni kita panggil. Okay. So kalau lah kata awak buat coding, awak jadi programmer, awak akan ada keluar satu exe file tu kan. Exe file ni kadang-kadang dia kena ada binary compatibility tu. Okay, binary compatible which refer to the previous punya old version of your Intel 8086. Okay, dia kena ada benda tu. So that's why yang tu dia kena ambil. Okay, tapi kalau kita gunakan MIPS ni dia tak perlulah. Okay,